A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di musim penularan wabak COVID-19 kita masih diberikan kekuatan dan kelapangan masa, juga kesihatan tubuh badan untuk kita berada di bulan Ramadan. Dan doa kita semua, moga kita semua dapat mengamalkan, melakukan sesuatu kebaikan sebelum kita ataupun sebelum kita berada di bulan Ramadan. InsyaAllah tajuk yang akan dibincangkan dalam tazkirah ringkas ini berkaitan dengan aspek puasa dan ihsan. Seperti mana kita tahu bahawa puasa adalah perkataan yang sinonim dengan amalan manusia sejak difardukan ke atas umat-umat yang sebelum ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jelas ayat ini menunjukkan bahawa puasa itu adalah satu kefarduan. Tidak ada pengecualian kecuali atas asbab-asbab yang diterangkan juga dalam surah yang sama, golongan orang uzur, wanita yang mengandung dan menyusukan anak, dan atas kapasiti uzur yang dibenarkan oleh syariat kita. Dalam kita melaksanakan ibadah puasa, sebenarnya apa yang kita ingin cari dalam puasa sebenarnya? Kita sekarang dah mencapai umur, kalau saya dah di ambang 50-an. Mungkin ada di kalangan jemaah kita di taman ini yang mencapai umur 70-an. Dan mungkin ada yang baru bertatih untuk melaksanakan ibadah puasa, iaitu ketika mana mereka mencapai usia remaja, usia baligh, yang mana mereka juga difardukan, diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Tetapi dalam bab puasa ini, kita semua perlu mengetahui bahawa matlamat utama yang ingin kita capai dalam puasa adalah martabat yang disebut sebagai martabat ihsan. Kita semua dikatakan sebagai sahabat Muslim dan kita juga dikatakan sebagai mukmin. Dalam hadis yang panjang, diriwayatkan ada satu hadis diriwayatkan oleh Muslim tentang bagaimana malaikat yang datang berjumpa Nabi dalam keadaan rupa orang tua berpakaian putih dan menghadap Nabi SAW dan ditanya oleh Nabi SAW, akhbirni anil ihsan, ceritakanlah kepada aku tentang ihsan. Apa maksud ihsan yang sebenarnya? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ihsan itu, sewajarnya kita sebagai seorang hamba Allah yang Islam, kita telah meletakkan diri kita pada kedudukan yang betul, iaitu sebagai manusia beriman kepada Allah Ta'ala yang dikaitkan rukun iman yang 6. Martabat ataupun makam yang tinggi selepas kita digelar sebagai orang Islam dan juga digelar sebagai seorang yang beriman adalah martabat ihsan. Ihsan dalam hadis yang panjang ini, dalam maksud yang ringkas, iaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Disebut dalam hadis ini, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu melaksanakan ibadah, apa saja ibadah, seolah-olah kamu menyaksikan ataupun melihat bahawa Allah ada di depan kita. Dan andai kata kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu yakin dan wajib kita semua umat Islam yakin bahawa Allah sedang atau memerhatikan kita. Jadi dalam bab puasa ini ada dua kedudukan yang kita perlu kejar, iaitu disebut sebagai maqam musyahadah dan juga maqam muraqabah. Musyahadah yang disebutkan dalam maksud hadis tadi, iaitu kita melaksanakan apa ibadah puasa kita atau apa sahaja kebaikan dengan meletakkan diri kita bahawa kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita melihat Allah Taala. Ibarat seorang pekerja yang kita melakukan pekerjaan, di depan kita ni ada ketua jabatan. Sudah semestinya ibadah puasa yang kita lakukan dengan tekun, dengan penuh perhatian dan dengan penuh komitmen dan juga konsisten, dan memastikan kualiti kerja kita tercapai dengan baik. Apatah lagi dalam ibadah puasa. Sebab kalau kita tidak meletakkan diri kita sebagaimana Allah, kita nampak Allah di hadapan kita, mungkin ada di kalangan kita, boleh dikatakan di kalangan kita ada yang tidak berpuasa. Sebab puasa ni rahsia antara kita hanya di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di rumah, orang tak tahu kita puasa atau tidak. Kita berada di pejabat dalam bilik berkunci, orang tidak tahu kita puasa atau tidak. Tetapi sebab kita ada martabat ihsan itu, seolah kita menampak Allah SWT sedang berada di depan kita. Dan martabat yang kedua disebut sebagai maqam muraqabah, iaitu dengan meletakkan bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita, segala gerak laku kita.
Bermula daripada kita bangun niat untuk berpuasa pada malamnya, dan waktu siang kita berpuasa melakukan ibadah puasa, menahan diri kita daripada makan dan minum, seperti mana dikatakan Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa kita dalam bab puasa ni kita kena ada 3 situasi, ada 3 keadaan. Sama ada puasa yang dalam bentuk sifat sebagai seorang awam, itu sekadar menahan diri daripada makan dan minum, daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Adakah itu yang kita ingin lakukan sehingga umur kita berada di usia emas pun masih kita melaksanakan puasa dalam keadaan situasi kita di makam kita hanya di kalangan puasa orang awam saja? Kita tak nak sebegitu sebenarnya. Nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang Allah sekalian, kita nak puasa at least pada kedudukan yang kedua atau kedudukan 3. Kedudukan kedua, makam kedua disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitu puasa bukan sekadar menahan diri makan minum, menjaga alat kemaluan kita dan melakukan hubungan kelamin di waktu siang. Malam tidak ada masalah, siang saja. Tapi kita pada masa sama kita menjaga segala anggota badan kita, panca indera kita, penglihatan kita, telinga kita daripada melakukan perkara-perkara atau kita meletakkan yang bukan pada haknya. Kalau mata digunakan untuk melihat Al-Quran contoh, untuk melihat Kaabah, untuk melihat masjid, bukan digunakan mata itu untuk melihat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Sebab ada di kalangan kita yang faham bahawa puasa itu hanya menahan diri daripada makan minum, tetapi pada masa sama mereka tidak cuba menjaga puasa mata mereka. Masih memandang atau melihat televisyen, macam saya sebutkan tadilah. Sebab puasa ni rahsia hamba dengan Allah Ta'ala. Kita berada di rumah seseorang, orang tak nampak kita. Maka kita boleh melakukan apa sahaja yang boleh melanggar atau boleh membatalkan puasa. Jadi alangkah baiknya bila kita seorang yang beriman dan kita merasakan bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, meraqabah tadi, sentiasa memperhatikan kita. Ibarat kata kalau kita berada di mana-mana supermarket, supermarket atau tempat pusat membeli belah, biasa kita akan nampak ada CCTV. Di surau ini pun ada CCTV. Sembahyang pun cukup cantik, seolah kita melakukan ibadah itu kerana ada CCTV. Tapi bila tidak ada CCTV, kita pada berseorangan atau berdua, kita tidak melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Jadi begitulah dalam bab ibadah puasa, kita perlu menjaga selain daripada makan minum, kita juga perlu menjaga segala panca indera kita. Dan paling the best puasa kita adalah mana disebut oleh Imam Al-Ghazali, ini adalah khawasul khawas, iaitu puasa yang mengatasi segala-galanya, bukan sekadar makan minum, bukan sekadar menjaga panca indera, tapi yang ketiga ni kita mengharapkan, kita kena ada perasaan al-khauf dan raja, iaitu kita melakukan ibadah puasa ini semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan perlu ada harapan yang tinggi, iaitu raja, iaitu kita untuk mendapat ketakwaan. Sebab klimaks puasa kita adalah hujung ialah untuk mendapat pengijazahan takwa itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini kedudukan takwa adalah di klimaks ibadah puasa kita, dan makam yang paling tinggi sebelum kita mencapai darjah takwa itu adalah ihsan. Jadi untuk selanjutnya, bila kita sebut kata ihsan, sebagai contoh yang simple saja, kalau kata pergi ke pasar nak mencari makan dan sebagainya di musim COVID-19 ni, hanya ketua rumah tangga saya dimulakan keluar, tiba-tiba kita jumpalah sama Allah yang kenderaan rosak di tengah jalan. Adakah kita nak meneruskan pergi ke pasar atau kita nak menghentikan kenderaan kita untuk membantu orang? Adakah kita membantu orang tersebut, maka itu dikatakan ihsan. Bagaimanakah kita mencapai tahap ihsan yang tinggi subhanahu wa ta'ala? Banyak kaedah ataupun saranan ulama dan juga hadis Nabi yang menggerakkan kepada kita untuk mendapat darjah ihsan itu. Pertamanya, iaitu dengan kita meletakkan bahawa setiap pelakuan hidup kita, sama ada berpuasa dan sebagainya, kita perlu meletakkan bahawa kita yakin bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita dalam keadaan sembunyi atau keadaan yang jelas. Yang kedua, kita perlu menjaga segala panca indera kita seperti mana yang sebutkan tadi. Kalau kita berpuasa ni, tolonglah tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat, supaya puasa kita tidak hanya letih dan dahaga yang kita dapat, pahala tidak dapat, sebab kita batal yang puasa disebabkan mulut kita. Kadang-kadang kita bercakap dengan sahabat, akan kita mungkin melalui WhatsApp dan sebagainya, ataupun kita berjumpa di tengah jalan, kadang nak senyum pun susah, kadang-kadang kita bercakap menyebabkan kawan kita sendiri terasa hati dan sebagainya. Jadi ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita saling bermaafan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Jagalah pandangan mata kita. Kadang-kadang kita nasihat juga pada anak remaja kita, wanita, remaja lelaki dan perempuan, untuk menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum kita supaya pandangan mata kita terjaga. Lihatlah seperti mana yang disebutkan dalam pandangan ulama,
tentang 5 perkara yang kita melihat saja dapat pahala. Melihat Kaabah, melihat Al-Quran, melihat masjid, melihat kejadian-kejadian Allah SWT di pantai dan sebagainya. Hatta melihat muka ibu dan ayah kita juga dapat pahala. Ditambah lagi ada satu pandangan ulama mengatakan bahawa melihat muka suami pun dapat pahala, melihat muka isteri pun dapat pahala. Sebab kalau kita bandingkan, kita melihat wajah wanita lain yang bukan isteri kita, mungkin membawa kepada perkara fitnah dan mungkin menimbulkan suasana yang tidak baik, ya, yang boleh bawa kepada dosa dan sebagainya. Jadi pada akhir kata, bagi saya secara jujurnya, dalam kita melaksanakan ibadah puasa, ihsan itu perlu ada dalam melengkapkan ibadah puasa. Ya, seperti mana disebutkan dalam maksud ihsan tadi. Ihsan sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Arab, perkataan hasuna yahsunu ihsanan ataupun ahsana yusinu ihsanan. Hasuna yahsunu hasnan ataupun ahsana yusinu ihsanan, yang menunjukkan satu perkara yang baik. Apa sahaja yang kita lakukan di atas muka bumi, biarlah kita ikhlaskan hati kita kepada Allah Ta'ala, dan perbanyakkanlah amalan-amalan kebaikan yang boleh membawa pada ihsan. Salah satunya yang dianjurkan oleh Nabi kita adalah menganjurkan majlis buka puasa. Mungkin pada kali ini kita tidak dapat mengadakan majlis iftar secara jama'i. Mungkin kita juga tidak dapat lagi berjumpa sahabat handai kita, tapi kita cuba menggunakan kaedah-kaedah teknologi, inovasi yang terkini. Mungkin kita boleh hantar ataupun mengadakan rumah terbuka dengan kita menyediakan pek-pek makanan tertentu dan kita menghantar makanan tersebut kepada orang memerlukan. Termasuklah di taman kita ini, bagi saya banyak perkara yang kita berlakukan untuk melahirkan, untuk mewujudkan rasa ihsan. Pada malam hari kita jadikan waktu siang kita berpuasa pada Allah SWT. Pada malam hari kita qiyam, iaitu kita mengadakan banyak melakukan qiyamul lail, pengisian yang penuh untuk qiyamul lail. Qiyamul lail ni maksud bangun malam, iaitu bangun tu bukan bangun daripada tidur balik buang air kecil dan sebagainya. Tidak, kita melaksanakan solat-solat sunat, solat-solat taubat, baca tilawatul Quran, berzikir dan sebagainya. Jadi saya ingat setakat ini saja untuk pengisian tazkir ringkas. Mudah-mudahan kita semua dapat bermanfaat, dan saya ingin akhirkan dengan satu doa yang mana Nabi amat menggalakkan kita semua untuk membaca doa ini. Sebab kita bimbang, kita risau dalam 3 hari atau 2 hari lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Mungkin tidak sempat untuk kita berada di bulan puasa, maka doa ini dianjurkan oleh Nabi kita untuk membacanya. Maka sama-samalah kalau boleh tuan-tuan muslimin muslimat dimati Allah mengaminkan doa ini. Allahumma sallim Allahumma sallim li Ramadan, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mataqabbala. Maksud yang dikurang, ya Allah itu aku, sampailah kita semua kepada bulan Ramadan, dan jadilah bulan Ramadan kebaikan untuk kami, dan terimalah segala amal ibadah kami. Apa saja aktiviti yang kita lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan kalimah mulia, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzan mustaghfirin wa ya najatat taibin walhamdulillahil alamin.